Webcam, buka webcam. Suhaina, Umi, Fatin, semua buka. Anis Shazlin. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, madam. Miss. Morning. Sama aja. Okay, so we are going to start today dengan this. So, sebelum saya mula dengan 5.2, okay? Sebelum saya mula dengan 5.2, saya nak ingatkan something yang kamu pernah belajar dulu kat sekolah. Kalau kamu ingat, you have learned something very simple last time in school adalah benda ni. Ingat tak? Okay, benda ni kan 2.8.8. berapa. Contoh benda ni datang dari mana? Kalau kamu ingat dulu, kalau kita tulis untuk let's say sodium. Sodium adalah 11, so dia akan ada 11 elektron. So kamu akan tulis 2.8.1. Betul? Okay. Ngantuk dah Fatin? Awal lagi. Mau bangun ke? Okay, so apa yang kita akan belajar hari ini sebenarnya adalah benda ni. Benda ni kita panggil electronic configuration. This is what we call electronic configuration. Cuma apa beza dia adalah pada SPM, electronic configuration kamu bentuk like this. Kamu tulis dia dalam bentuk yang simple. Dan electronic configuration yang kita akan belajar hari ini akan jadi the upgraded version. Kita belajar yang lagi detail, yang lagi pro lah orang kata. Okay, so kenapa 2.8? Okay, question dia adalah kenapa mesti dengan 2, lepas tu titik 8, lepas tu titik 8. Benda yang kamu belajar kat SPM tu betul, tapi setakat SPM. Alright, saya bukan nak kata dia salah, tapi kita ada cara yang lagi betul. Okay, kenapa 2? First thing, kenapa 2? 2.8 ni, ini bermakna petala pertama, first shell. Lepas titik, ini sebenarnya adalah second shell. Kenapa titik? Kenapa nombor pertama mesti 2? Kalau kamu ingat last week kita belajar. Yang ni adalah N sama dengan 1. Dan bila N sama dengan 1, Fatin, untuk mengelakkan Fatin tertidur, Fatin, N sama dengan 1, kita ada orbital apa sahaja? P orbital. P orbital. N equals to 1 sayang. N equals to 1, L sama dengan? L sama dengan 0. L sama dengan 0. So, N sama dengan 1, L sama dengan 0. What orbital? S orbital. S orbital dengan detail. 1s orbital. Dan maksimum elektron yang dia boleh isi, Fatin? Bila S orbital, what is the maximum electron yang dia boleh isi? Zero. Maximum electron. 2. 2. Thank you. N equals to 1, 1s. Alright, bila N equals to 1, L equals to 0, kita hanya boleh ada 1s. Dan semua orang tahu elektron maksimum untuk S orbital adalah 2. So pada N sama dengan 1, petala 1, kamu boleh isi 2 elektron je. Sebab tu kamu ada 2. Nampak? Okay, datangnya dari mana your 288? Your 288 datang sebab huruf pertama, shell pertama boleh isi 2 elektron. Sebab tu 2. Okay, next. Apa yang kita ada pada N sama dengan 2? N sama dengan 2. Umi, N sama dengan 2. L boleh sama dengan? 0, 1. 0, 1. Thank you. Sambung, tak payah tutup dulu. 0, 1 bermakna what orbital we are having? 2s orbital and 2p orbital. Thank you. 2s orbital dan 2p orbital. Sambung juga. S orbital maksimum berapa elektron? 2 elektron. P orbital maksimum? 6 elektron. 6 elektron. Sebab tu nombor kedua sayang, N sama dengan 1 dapat maksimum 2 elektron. N sama dengan 2, maksimum 8 elektron. Nampak? Sebab tu dia bermula, sebab tu yang kamu belajar kat SPM tu, dia bermula dengan 2, lepas tu titik 8. Saya nak tunjuk kat nombor 3. Yang ni,
Lain sedikit dengan yang kamu belajar kat SPM sebab bukan yang kamu belajar kat SPM salah cuma sebab pada SPM kamu belajar setakat 8 lah. Okay. Okay, kat sini bila N sama dengan 3 sayang. Okay. Anis, Atikah. N sama dengan 3, L sama dengan? 0, 1 dengan 2. 0, 1 dengan 2. Therefore, what orbital we are having? S orbital, P orbital dengan D orbital. Alright, dengan tepat dia adalah 3s orbital, 3p orbital, 3d orbital. Betul? Betul. Dan 3s, 3p, 3d. Maksimum untuk s orbital? 2. P orbital? 6. D orbital? 10. 10. So Anis, total elektron untuk N sama dengan 3 adalah? 18. 18. Ya, 18. Thank you. Sebab tu yang kamu belajar kat SPM hari tu kurang tepat. Bukan salah dia cuma kurang tepat. Dia sepatutnya adalah 2.8.18. Okay? Sebab N sama dengan 1, maksimum 2 elektron. N sama dengan 2, maksimum 8 elektron. Sebab 2s2, 2p6. N sama dengan 3, dia boleh ada 3s2, 3p6, 3d10. Sebab tu dia patut adalah 2.8.18. Setuju setakat ni? Question? Okay. Kalau tak ada soalan, kita sambung. Cuma sekarang pada sini kita takkan guna 2.8.18. Kita takkan guna yang ni, kita akan bergerak ke yang lagi profesional. Alright, kita nak masuk level lain dah. So, kita akan belajar dua jenis electronic configuration. Electronic configuration yang kita tengok sekarang adalah SPDF notation dan juga orbital diagram. Sebelum saya masuk kepada Afbau, Principal, Hansru, kita tengok dulu yang ni. Okay? Apa tu sebenarnya SPDF notation dengan orbital diagram? SPDF notation dan orbital diagram adalah jenis electronic configuration. Yang dulu kamu tulis 28 tak tu. Alright? Yang tu kita tak guna dah sekarang, kita tak nak guna yang ni, kita akan ganti dengan SPDF notation. Nama pun SPDF. So kita akan guna SPDF tu, kita akan bermula dengan 1s2. Okay? Kenapa 1s2? Kenapa kita mula dengan 1s2? Sayang, kita sentiasa mula dengan petala pertama. Alright? Dan kenapa 1s adalah 2? Sebab maksimum elektron boleh pegang 2. Lepas tu, kita akan masuk kepada N sama dengan 2. Kita akan bergerak kepada 2s2, 2p6. Nampak? So kita tak guna dah 2.8, kita akan guna dengan lebih tepat. 2 tu bermakna elektron duduk 2 tu kat mana? N sama dengan 1 orbital S. 1s2, 2s2, 2p6. Dan kita masuk kepada N sama dengan 3. Masuk kepada N sama dengan 3, kamu akan jumpa N sama dengan 3. So kamu akan jumpa 3s2, 3p6. So kita jumpa 3s2, 3p6. Okay? Kalau ikutkan logik dia, teacher, lepas 3p6 patutnya 3d lah. Salah. Dia patutnya sambung dengan 4s2. Baru 3d10. Dan kat sini kita akan tengok kenapa nanti. Alright? Kita akan tengok kenapa dia jadi macam ni. Okay, so this is what we call SPDF notation. Dan orbital diagram lagi senang, kita akan tunjuk lagi detail. Kalau pada SPDF notation, kita hanya tunjuk elektron duduk tingkat mana, orbital mana. Elektron duduk kat level mana, orbital mana. Level mana, orbital mana. Yang ni untuk orbital diagram, kita sekarang tunjuk sekali dengan susunan elektron. Kita akan susun elektron, kita akan tunjuk dengan boxes. Alright, kita tunjuk dengan kotak-kotak. Sayang, satu benda untuk orbital diagram, satu benda. Kalau saya tak ada label, benda ni nama kotak. Okay? Tapi kalau saya ada label, benda ni nama orbital. Nampak beza? Dengan kata lain, label wajib. Okay? Kalau tak ada label, dia kotak. Tapi bila dia ada label, dia orbital diagram. Apa maksud orbital diagram? Ingat tak minggu lepas kita lukis benda ni? Yang ada label kan?
Alright, kita lukis. So S orbital ada satu lukisan. So satu kotak melambangkan satu lukisan. Masuk 2 elektron maksimum. Lepas tu masuk pada 2s pun sama, masih adalah S orbital. So masih pegang satu, oh banyaknya line aku. Jadi asterik pula dah. Okay, sorry. Alright, so S orbital masih adalah satu susunan. So kita tahu 2s patutnya lagi besar lah. Okay. Lepas tu 2p, berapa kotak? Aziz? 3. Haziq tak nak buka mic. 3 kotak. 3 kotak tu sebenarnya 3 kotak tu sebenarnya adalah apa? Untuk bubur elektron dekat dalam tu. Ya, kenapa P orbital 3 kotak? Sebab dalam setiap kotak boleh ada 2 elektron, since 2p boleh ada 6 elektron maksimum, so 3 kotak. So 3 kotak. Kenapa maksimum 6 elektron? Kenapa 3 kotak? Tak sampai lagi benda yang saya nak. 3 kotak ni melambangkan 3 lukisan. 3 lukisan tu apa, Aziz? 2px, 2py dengan 2pz. Ya. 2px, 2py, 2pz. Alright. Saya nak ingatkan sekali lagi 3-3 kotak ni adalah sama. So siapa-siapa jadi px boleh, siapa-siapa jadi py, siapa-siapa jadi pz. Okay. Saya nak lompat sikit. Saya nak bergerak kepada 3D terus. Okay, saya nak skip sikit sebab tak cukup tempat. Saya nak pergi kat 3D. Okay, soalan saya untuk 3D pula. Ini 3D, berapa kotak? 5 kotak. 5 kotak. 5 kotak maksimum 10 elektron. Setiap satu kotak 2 elektron. Okay, yang tu saya jawabkan. 5 kotak ni sebenarnya melambangkan apa? 5 kotak melambangkan 5 lukisan. 5 lukisan kamu. Ini saya nak salah satu. XY. DXY. XY. Nama lukisan dia XY. DXY. 3 DXY. Yang pertama Aini bagi DXY. Akmal? D X Z. XZ, okay. DXZ. So yang kedua adalah DXZ. Rafi, disebabkan Rafi masuk lambat, so Rafi saya nak semua yang lain. D X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Lagi? Z kuasa 2. Baus, 3, 2 lagi. Bagi 3. Berapa lagi? DZ kuasa 2. DZ kuasa 2 pula. Okey, lagi? Satu lagi? DYZ. YZ. Thank you. So, apa yang saya nak tunjuk kat sini, benda yang kita belajar hari ni, yang kita akan jumpa hari ni adalah benda yang kita belajar dah last week. Cuma kita nak letak dia dalam bentuk SPDF notation, kita nak letak dia dalam bentuk orbital diagram. So, saya tak nak dah ada masalah, teacher, kenapa S hanya 2 elektron, yang tu saya tak nak dah. Kenapa P adalah 6 elektron? Saya tak nak soalan macam tu. Semua orang patut tahu kenapa S adalah maksimum 2 elektron, kenapa P maksimum 6, kenapa D maksimum 10, kenapa 3 kotak, 1 kotak, 5 kotak and so on. Okay? Boleh? Dan juga last but not least, semua orang dah patut tahu kenapa 1 hanya pegang S orbital. Kenapa 2 pegang S and P. Kenapa 3 pegang S, P, D. Alright? Semua orang patut tahu yang ni dah. Because of your N equals to 1, L sama dengan berapa, N equals to 2, L sama dengan berapa. Okay? Question before we move on? Dia macam biasalah bila kelas hari Isnin, pagi pukul 8, semua tak tahu subuh ke tak. Duduk kat rumah subuh kot lah. Duduk kat sini je tak tentu. Okay, next that we are going into is Aufbau principle.
So, ingat tadi kita ada isu wujud adalah selepas 3P, kita sambung kepada 4S. Kita tak sambung kepada 3D. So, kenapa macam tu? Apa yang Afbal cakap, baca sendiri ayat-ayat dia, saya nak cakap senang je. Bila saya nak isi elektron, alright, macam kat SPM, kamu akan isi 2 dah penuh, baru boleh isi 8. 8 dah penuh, baru boleh isi 1. Betul? Alright, sama juga. Itulah Afbal principle. Apa yang kita nak buat kat sini adalah kita akan isi elektron penuh at the lowest energy orbital first. When I have a lot of orbital, saya ada 1s, saya ada 2s, saya ada 2p, saya ada 3s. I have plenty of orbital. So, rumah mana yang saya nak isi dulu? Rumah banyak, kosong banyak. So, rumah mana yang elektron nak masuk dulu? Elektron sentiasa kena masuk pada rumah that have the lowest energy. Rumah kat bawah tu dah penuh, baru masuk kat tingkat 2. Rumah kat tingkat 2 dah penuh, baru masuk pada orbital yang seterusnya. So bila nak masuk elektron, kita kena sentiasa masuk elektron pada lowest energy orbital first. Okay? So macam mana nak tahu lowest energy orbital tu siapa? Kita ada diagram ni. Diagram ni dalam exam tak payah lukis. Kamu perlu tahu je. Okay? Jangan risau, kita tak belajar sampai 6 or 5. Okay, maksimum sampai 4 je. So kat sini, sayang, satu benda. N sama dengan 1. Kalau kamu tengok, saya tulis 1S je. Semua orang patut tahu kenapa N sama dengan 1, dia hanya 1S. So let's see, saya check sikit. Anis Azlin? Anis Azlin? Anis? Halo Anis? When saya panggil nama and you're not calling. Oh, dia call kat WhatsApp pula dah. Kenapa? Hello? Weh, kenapa? Oh, okay. Dia kata mic dia tak buka. Oh. Dia hanya siapa nak jawab, tak apa saya jawab. Line okey ke? Dengar ke saya cakap? Kelas? Tadi Miss tersekat-sekat. Tak ada habis. Sekarang okey? Tadi Min. Sarang okey. Okay. Tadi kot sebab kawan kamu call. Okay. So tak apa. Daya, alang saya dah dengar suara Daya. Daya N sama dengan 1, kenapa hanya 1S? Sebab dia punya L0. L0 sama dengan S orbital. Yes, sebab L dia hanya boleh. S orbital. Usma, N sama dengan 2, kenapa hanya 2S dengan 2P? Sebab dia L dia sama dengan 0 dan 1. Boleh tak ada 2D? 2D tak boleh. Q. N sama dengan 3 kat sini, Putri. N sama dengan 3? Sebab L sama dengan 0, 1, 2. So 0 Boleh tak ada 3S? tak boleh. So 0 adalah 3S, 1 3P, 3D. Thank you Putri. Okay. So kat sini, that is the reason kenapa kita ada diagram ni lah. Saya nak ingatkan sekali lagi untuk semua orang, diagram ni dalam exam tak payah lukis pun tak apa. Macam mana kita nak tahu susunan orbital yang ada tenaga paling rendah adalah kita akan potong dari sebelah kanan atas. That is my kanan atas, kita akan potong.
turun ke kiri bawah. So bila saya potong dari kanan atas turun ke kiri bawah, saya jumpa 1S sebagai orang pertama. So orang yang mempunyai tenaga paling rendah adalah 1S. Dan 1S kena penuh terlebih dahulu sebelum saya isi orang lain. Bermakna 1S kena penuh dengan 2 elektron. Baru saya boleh bergerak ke orang lain. Dan orang kedua yang saya akan bergerak dan saya akan jumpa adalah 2S. So saya akan isi 2S selepas tu. Dan sama 2S dah penuh dengan 2 elektron, baru saya boleh cari orang lain. Orang lain saya seterusnya adalah 2P. Selepas 2P saya jumpa 3S. Sorry, line saya tak straight. Selepas 2P saya akan jumpa 3S. So lepas 2P kena penuh dengan elektron. Dah penuh dengan elektron, baru saya boleh isi kat 3S. 3S dah penuh. 3S dah penuh, saya akan masuk pada 3P, jumpa 3P, jumpa 4S. So, saya boleh masuk 3P dan selepas 3P penuh, okay, highlight kat sini. Selepas 3P penuh, kita akan turun jumpa 4S. Selepas isi 3P6, kita akan isi 4S. That is the trick. Yang ni yang akan selalu buat kamu salah. Selepas 4S, baru jumpa 3D. Alright, selepas 4S, baru jumpa 3D. Alright. So, yang ni yang saya nak highlight sedikit kat sini. Selepas 3P, kamu wajib isi 4S terlebih dahulu. Alright. Kamu wajib isi 4S terlebih dahulu. 4S dah penuh, baru isi 3D. Okay. Ingat ya, kita akan isi lowest energy orbital. Bukan energy level. Lowest energy orbital. Okay. Orbital yang mempunyai tenaga yang rendah, kita isi dulu. And that is what Aufbau principle talk about. Apa maksud Aufbau? That is what we talk about. Okay. And the conclusion of it, kalau dalam buku kamu ada susunan something like this. Okay, kat buku kamu ada susunan something like this. Kamu ada 1S, lepas tu kamu ada 2S, kamu ada 2PX, 2PY, 2PZ. Alright? Lepas tu kamu ada 3S, lepas tu kamu ada 3PX, 3PY, 3PZ. Okay, dalam exam, perlu tak tulis sampai macam ni? Tak perlu. Okay? Kenapa diorang commerce? Sebab diorang mempunyai same energy. Alright? Diorang ada tenaga yang sama, diorang ada tenaga yang sama. Bila diorang ada tenaga yang sama dan bila kamu isi elektron, kita tak boleh nak bezakan saya isi PX dulu ke, PY dulu ke, PZ dulu. Tak payah. Okay? Sebab tu tadi saya bagi 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3... saya salah. Alright, 4S, 3D. Sebab tu saya bagi conclusion dia macam ni je. Okay, sebab bila saya isi, saya tak perlu tengok pada PX, PY atau PZ. Sama juga dengan D orbital, tak perlu. Okay, so tak perlu tulis dalam bentuk macam ni. Okay, alright, and that is Aufbau principle. Dan nak buat latihan sikit. Kalau Aufbau principle, saya nak buat yang senang. Kita guna sodium tadi. Masih adalah sodium. Sodium 11 bermakna number of electron dia 11. Okay. Alright, number of electron dia 11. Dan saya nak Zulaika. Semua orang buat. Saya nak SPDF notation sodium. Zulaika. Hello Zulaika. Are you there? Ya, hello. Ya, hello. Apa dia? SPDF notation dia apa? 1S2, Ya. 2S2, Ya. 2P6, 2P6. 3S1. Thank you. Very good. Dan kenapa hanya berhenti pada 3S1 kat sini? Alright.
Kamu dengar ke suara saya jelas? Sebab kat bawah ni, kiri kanan saya, dia pun potong rumput. Memang tak ada waktu lain nak potong rumput lah. Okay. Kalau tak dengar, bagi tahu Kenapa dia hanya berhenti pada 1? Sebab saya hanya ada 11 elektron. So kamu tengok ke atas ni total dia 11 elektron. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1. So that is your SPDF notation. Saya ada soalan sikit kat sini. Betul tak SPDF notation saya kalau saya isi like this? Anyone? Betul tak SPDF notation saya like this? Salah. Salah, kenapa Zul? Kenapa Zulaika? Sebab dia kena isi yang lowest dulu. Alright, sebab lowest kita siapa yang tak penuh kat sini? P. 2P tak penuh kalau kawan-kawan kamu perasan, semua orang perasan. 1s2, 2s2 saya letak 2p5 kat sini tak penuh. Bila dia tak penuh kita dah isi 3s. So yang ni adalah SPDF notation yang salah kalau mengikut Aufbau principle. Alright, yang ni salah. So that is what Aufbau mean. Senang. Next, move on. Hansrud. Okay. Dan apa yang Hansrud kata? Senang. Bila saya isi elektron in a equivalent energy or degenerate orbital, electron must occupy the orbital singly first before pairing up with the opposite spin. Okay. Saya malas nak cakap banyak, kamu baca sendiri. Benda pertama, equivalent energy bermakna same energy. Sama juga dengan degenerate orbital adalah same energy. Dan dalam silibus kita, same energy orbital kita ada 2 jenis sahaja, which is p orbital and d orbital. So saya lukis untuk p orbital dan semua orang tahu p orbital adalah 3 kotak. Dan untuk d orbital adalah 5 kotak. Saya tak letak berapa P dan berapa D, bermakna maksud saya yang saya nak tunjuk kat sini, dia apply pada semua P dan semua D. Okay? So, the same energy maksud saya kat sini. Setiap satu kotak ni adalah same energy. Okay? Diorang adalah same energy. So, kita tengok untuk P orbital dulu. Apa maksud Hansrud? You must fill the electron singly first before pairing up. Okay? Kalau kamu ingat, setiap satu kotak ni adalah PX, PY, PZ yang kita tak tahu mana satu. Okay? Dan diorang tenaga sama. Soalan saya, mesti isi start dari kanan ke? Atau mesti start dari kiri ke? Mesti start dari kotak kiri atau kotak kanan ke? Anyone? Tak. Tak sebab tenaga diorang sama. So apa yang saya nak tunjuk kat sini, semua orang tengok, saya tetap adalah betul kalau saya isi satu elektron dan bermula di tengah, lepas tu saya bergerak ke sini, lepas tu saya bergerak ke sini. Masih sama, masih betul. Apa yang Hansrud cakap adalah the orbital mesti pegang satu elektron terlebih dahulu. Alright? Dengan syarat the single electron kena same spin. Maksud teacher. Alright? Maksud teacher. Kalau saya nak isi elektron dalam ni dan saya isi satu-satu tapi like this. Satu elektron, lepas tu saya isi yang bawah. Soalan saya kat depan ni. Betul atau salah? Salah. Salah ini. Alright, kat sini adalah salah. Kenapa salah? Sebab saya isi elektron ni tak mengikut arah yang sama. Bila kita kata kita kena isi satu elektron je, satu elektron tersebut mesti adalah arah yang sama. Okay? Kalau saya ada 3 elektron, dan dia betul lah kat sini. Kalau saya ada 4 elektron, nak jadi macam mana? Okay? So, saya boleh isi elektron like this. Saya boleh isi mula mana-mana, tapi manusia biasa kita isi start dari kiri lah. 1, 2, 3. Saya nak isi 4 elektron dalam ni. So, satu lagi nak isi mana? Kita boleh isi like this. Dan dia tetap adalah betul. Macam saya cakap, 3-3 kotak ni adalah sama tenaga. Elektron kamu nak bagi kat siapa dulu tak kisah. Tapi bila kamu bagi elektron,
sebelum kamu masuk elektron kedua, kamu kena make sure semua orang dah pegang satu. Alright? Semua orang dah pegang satu dan mesti adalah arah yang sama. Itu maksud dia. Okay? So bila saya masuk elektron, dia kena pegang satu, baru pasangkan. Itu cara kita letak elektron. Itu Hans rule. Okay? So, untuk d orbital, saya nak tanya sikit. D orbital saya sekarang. Suhana, betul tak d orbital saya kalau saya nak isi 2 elektron je? Tak. Kenapa tak Suhana? Sebab kena penuhkan kotak tu dengan 1 elektron dulu. Tapi sekarang saya nak isi 2 elektron je. So saya dah ada 2. So sekarang D saya betul tak? Betul. Betul. Betul kan? Alright, sebab saya nak isi 2 elektron je. So bila saya nak 2 elektron je, saya ada 2 biji elektron je, saya nak isi dalam D. So saya isi je lah satu-satu kat mana-mana kotak. So betul lah. Okay. Alright. So soalan kedua saya nak tanya kat sini. Saya ada 4 elektron. Okay, saya ada 4 elektron. Rafi tengah buka mic, so kita bagi Rafi jawab. Rafi, Nak bagi tanda nak ni. susun macam ni betul tak? Baik elektron. Betul. 4 elektron saya susun macam ni betul Rafi? Betul. 4 elektron. Ia kena satu-satu. Satu-satu. Dia salah ya. 4 elektron kamu susun macam ni salah. Okay, dia tak boleh. Kita tak boleh bagi sepasang terus. Kita tak boleh bagi sepasang terus. Kalau 4 elektron untuk d orbital, kamu kena isi satu-satu. Kamu kena isi satu. Baru betul. Okay. Next. Nak tanya lagi? Kalau saya ada d orbital, besar sikit nak bagi nampak. Okay, d orbital. Kalau d orbital saya sekarang, letak 3D lah. Kalau d orbital saya sekarang nak letak 5 elektron. Okay, nak letak 5 elektron. So saya letak macam ni. Chicken. Betul atau salah? Salah Miss. Salah Salah sebab apa chicken? Sebab yang elektron ketiga tu dia ke bawah. Elektron ketiga tu ke bawah. Alright. Bila saya kata kena isi seorang satu, elektron kena sama arah. So bila sama arah, macam ni baru betul. Nampak? Okay. Next. Kalau elektron saya sekarang saya nak isi 7. Saya nak isi 7 elektron. Soalan saya adalah 7 elektron. So saya akan isi Usma? Betul. Betul. Well done. Okay. So apa yang saya nak tunjuk kat sini sekarang adalah dia depends pada kita nak tulis macam mana. Berhati-hati dengan soalan yang tanya betul atau salah. Tengok betul-betul pada arrow. Tengok betul-betul pada kotak setiap satu. Dan bila kita baca electronic configuration sayang, bila kita baca electronic configuration, kita mesti baca daripada kiri ke kanan sebab kita nak baca semua. So bila saya mula dengan 1S, lepas tu saya ada 2S, lepas tu saya ada 2p orbital. Alright? Lepas tu saya ada 3S. Kalau tadi sodium 11, kita masih guna sodium 11. Yang kawan kamu dah bagi jawapan 1S2, 2S2, 2p6, 3S1. Tengok sikit tangan saya bila saya isi elektron. Saya akan isi pada 1S, 1, 2. Alright, pada 2S sebab dia satu kotak je. So dia boleh pegang atas, dia boleh pegang bawah. Tapi bila untuk p orbital, cara yang kita patut tulis adalah 1, 2, 3,
5, 6 baru betul. Dan untuk 3S ni, soalan saya, kalau saya letak like this, betul atau salah? Anyone? Salah. Kenapa salah? Dia kena naik atas dulu. Kan? Tak wajib boleh atas dulu, boleh bawah dulu. Tak kisah, boleh atas dulu, boleh bawah dulu. Yang ni tetap adalah betul. Alright? Contoh Anis. Kalau tadi kan, teacher isi elektron ni, semua elektron ni. Alright? Kalau teacher isi semua elektron ni, like this. Anis tengok Saya mula dengan bawah, lepas tu saya isi atas. Saya mula dengan bawah, lepas tu saya isi atas. Saya mula dengan bawah, saya mula dengan bawah, saya mula dengan bawah, saya isi atas, saya isi atas, saya isi atas. Saya mula bawah. Anis, betul tak sekarang? Betul. Betul je dia tak kisah dia betul sahaja. Alright, atas bawah, pilih satu. Bila semua nak mula dengan atas, semua mula dengan atas. Bila semua nak mula dengan bawah, semua mula dengan bawah. And that is what Hans Rue trying to say. Alright, that is what Hans Rue trying to say adalah bila kamu dalam p orbital dan d orbital, setiap satu kotak kena dapat satu elektron ke arah yang sama sebelum kamu bagi pasangan dia. Alright, dan pasangan dia mesti adalah opposite spin. Dan pasangan dia mesti adalah bertentangan arah. Setakat Hans Rue, masalah? Alright, kalau tak, kita move on ke Pauli. Ada masalah, stop terus sebab kita akan buat soalan banyak. Benda yang kita belajar hari ni sikit je, kita akan buat soalan banyak. Next, kita akan bergerak ke Pauli exclusion principle. Pauli nama pun exclusion. Kita nak buat benda yang eksklusif. No two electron in an atom can have the same set of 4 quantum number. Alright? Dalam satu-satu elektron, setiap satu elektron, alright? Setiap satu elektron kena ada satu set quantum number yang spesifik, yang sendiri punya, yang takkan repeat dengan orang. Yang ni senang je. Contoh, 3S. Dalam 3S, saya akan ada 2 elektron maksimum. Okay? Elektron belah ni dengan elektron belah ni akan pegang 4 quantum number yang berbeza. Dan saya nak 4 quantum number untuk sebelah this. Akmal? Quantum number dia? Satu? Belah. Sekali lagi? Tak dengar. 3. 3. Kosong. 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 Positif. Kosong. Positif 1/2. Positif 1/2. Ahmad, 3. Kenapa 3? Sebab N dia sama dengan 3. Sebab N dia sama dengan 3. Kenapa kosong? S orbital. Sebab dia adalah S orbital. Okay, sebab dia adalah S orbital. Thank you. Umi, set kedua? 3, 3, kosong, 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 negative half. negative half. Nampak? Elektron yang duduk satu rumah ni rumah yang sama. Elektron yang duduk satu rumah yang sama, 2 elektron tersebut pegang 2 alamat yang berbeza. Sebab duduk kata yang berbeza, diorang ada S yang berbeza. So Pauli exclusion principle senang, there's no 2 electron share the same set of quantum number. Dan macam mana boleh selesaikan masalah ni? Easy. When you pair the electron in the opposite spin. When you pair the electron must be in opposite spin. Alright? Bila kamu pasangkan elektron tu kena duduk dalam arah yang bertentangan. Okay? Setakat ni. Kelas, ada soalan apa-apa?
Sebelum saya sambung. Tak ada. Boleh ya, senang ya. Alright, dengan duka citanya dalam exam, dalam chapter ni, satu-satu benda yang dia boleh minta kamu explain ataupun tulis panjang-panjang adalah definition untuk Aufbau principle, Hans rule dan juga dia boleh minta untuk Pauli exclusion principle punya definition. So definition saya dah bagi dalam nota, baca je lah. Okay. Kalau tak ada masalah, kita nak move on kepada contoh. Kita akan tengok contoh banyak. Saya nak contoh pertama, sebelum saya bincang tutorial, saya nak SPDF notation untuk sulfur. Saya nak orbital diagram untuk sulfur. Please. 1 minute. Alright, orang yang jawab Fatin. Ya. SPDF notation, tunjuk sikit dan juga baca. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Thank you. Orbital diagram saya nak tengok sebelum saya lukis. Terbalik sayang. Okay, boleh? Thank you. So, your orbital diagram will look something like this. 1s, make sure label. Semua orang kena label. Kalau tak label, dia hanya kotak, dia bukan orbital. 2s, 2 elektron. 2p, alright. Kena ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s, 2 elektron. 1, 2. 3p, 4 elektron dan 4 elektron kamu will be similar to this. Ada yang lain yang nak tunjuk kat saya boleh tunjuk ya. Kalau ada yang lain yang rasa macam saya tak sure betul ke tak saya punya boleh. Alright. So that is your sulfur yang paling senang. Saya nak ingatkan sikit dah bila kamu lukis bila kamu tulis SPDF notation sayang. Bila kamu tulis SPDF notation tak ada comma, tak ada apa ya. Dia hanya ada space je, ada jarak je. Dan juga orbital diagram. Certain buku ataupun certain nota yang certain website yang kamu guna mungkin dia hanya guna line.
garis. Saya tak nak garis Semua orang kena guna jenis kotak. Saya tak nak garis. Pertama. Kedua, setiap kotak ni kat sini ada gap, kat sini ada gap, kat sini ada gap, kat sini ada gap. Tahu tak kenapa ada gap? Anyone? Pernah fikir tak Sebab kenapa? set dia lain-lain. Sebab set dia lain-lain. Okay, so sebab P orbital set dia sama. Alright, bolehlah kamu fikir macam tu. Ataupun jawapan yang lebih tepat, sebab setiap orbital ni, tenaga dia berbeza sayang. Energy of the orbital right now adalah berbeza. Nampak? Okay. Energy of the orbital sekarang berbeza. So bila energy of the orbital berbeza, dia kena ada space untuk membezakan tenaga dia. Dan bila kamu bergerak daripada kiri ke kanan, tenaga orbital tu semakin naik. Okay, tenaga orbital tu semakin naik. Kiri adalah yang paling lemah, sebelah kanan adalah orbital yang mempunyai tenaga yang paling tinggi. Okay, itu reason dia. Next, vanadium 23. Vanadium 23. Sama, saya nak dua-dua. Saya nak SPDF notation. Kira betul-betul. Saya nak orbital diagram. You dengar mesin rumput tu? Mesin rumput tu ada dekat sebelah kiri Mak Mai, mesin rumput tu ada dekat sebelah kanan Mak Mai. So diorang macam buat pertandingan sekarang ni, mesin kiri nak lawan kuat dengan mesin kanan. Nak tengok bunyi siapa lagi kuat. So saya pengadil lah. Pening kepala Alright. Siap dah kah? Masih tulis? Okay, cuba tulis. Lukis orbital diagram tu betul-betul. Kotak-kotak tu kena ada. Vanadium 23. Next yang menjawab adalah Haziq. Sebab Haziq antara orang yang tak buka kat camp. Ya Haziq. SPF notation. PDF notation dia 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3P3. Thank you. Okay. Sebelum kita sambung pada orbital diagram, thank you. Okay. So your vanadium kat sini adalah sebab dia melebihi 20. So bila dia melebihi 20, dia akan bermain dengan 4S kat sini. Bila dia bermain dengan 4S, okay,
Trick dia, bila kamu tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 dah penuh, macam tadi kita pernah bincang dalam Aufbau rules, 4s kena penuh sebelum 3D. So, jawapan betul dia adalah 4s2, 3d3 untuk sesiapa yang tengah buat. Okay, next. Oh, Dandan saya nak suruh orang yang tak buka webcam tu jawab. Dandan tu Akmal buka webcam. Tak apa, Akmal mai jawab. Saya nak tengok orbital diagram, Akmal. Tengok sikit sebelum saya lukis. Saya nak tengok pada 3D. 3D kamu 2 je kak? Kenapa 3D saya tulis kat sini 3? Kira balik elektron kamu. 3D kamu berapa? Ah, 3. Okay. Thank you. So, next. Orbital diagram. So, very quickly kita tengok orbital diagram kamu untuk vanadium macam mana. Mula dengan 1s. So, saya ada 1s, 2 elektron. Saya ada 2s, masih dengan kotak kita. Lukis freehand pun tak apa, lukis guna pen pun tak apa, lukis guna apa pun tak apa. Janji jawapan betul, janji ada jelas. P, 2P ada 6. So, isi 1, 1, 2. Lepas tu 3s. 3s masih penuh dengan 2. Alright, dan 3p6. 3p6, that is my 3p. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4s. Penuh. Baru sampai kat 3D. Okay. Dan bila kita pergi kat 3D sayang. Bila kita pergi kat 3D. Kita mungkin hanya akan guna 3 kotak sahaja. Kita hanya guna 3 kotak. Tapi 3D tu ada 5 kotak. Dan kamu wajib lukis semua. Okay, kamu wajib lukis semua. Konsep dia adalah, contoh yang saya boleh bagi senang je. Sekarang di orbital tu adalah satu rumah. So kat rumah saya ada 5 bilik. Tapi adik-beradik kamu dengan mak ayah kamu guna 3 bilik je. 2 bilik lagi tu kamu robohkan tak? Tak kan? Dia still duduk dalam rumah tu, betul? Alright, rumah tu sekarang ada 5 bilik. Kamu hanya guna 3. 2 tu kosong. Biarkan dia kosong tapi kena lukis. Okay, biarkan dia kosong tapi kena lukis. Alright, ingat kita hanya guna berapa tak kisah. Tapi bila di orbital tu adalah 5, dia kena ada 5 kotak. Dia kena ada dan kita hanya isi apa yang kita perlu sahaja. Senang? Senang? Kalau senang, saya ada soalan nak tanya. Macam mana kita nak tahu berapa elektron yang kita kena masuk ataupun berapa elektron yang kita ada untuk soalan tu? Macam kat sini saya bagi vanadium 23, hantarlah 23. Sodium 11 saya bagi tadi, kamu tahulah 11. Sulfur 16, kamu tahu 16. Kalau dalam exam macam mana kita nak tahu? Tengok nombor proton dengan charge dia kalau ada. Nombor proton. Yes, perfect. Number of proton yang duduk kat depan soalan kamu kan ada satu table. Kat table tu kamu ada number of proton. Tengok number of proton. Alright, sebab bila dia neutral, alright, kita nak masuk kepada Haziq tak sabar nak masuk pada ion. So kita nak tengok ion. Sebab bila dia neutral atom, alright, bila dia neutral atom, number of proton yang ada kat depan table kamu akan sama dengan number of electron. Okay. First thing, saya nak compare neutral dengan cation ion. Okay, saya nak compare neutral dengan cation ion. Soalan pertama saya, kalau dia adalah cation ion, Umi, kalau dia cation ion, dia charge apa Umi? Charge positif. Dia charge positif, thank you Umi. Kalau dia adalah charge positif, bermakna kita terima atau kita buang elektron? Buang elektron. Kita akan buang elektron, we will remove electron. Nampak? Alright, bila dia cation ion, dia mesti bercharge positif dan kita mesti buang elektron. Saya nak guna contoh yang sama, saya masih nak bincang guna sodium. Saya tak nak guna contoh banyak, saya nak kamu guna sodium. Tulis
SPDF notation pun cukup. Saya nak SPDF notation untuk sodium. Anis Nakia. Ya, Miss. Ya. Tengah buat. SPDF notation. Kamu kena cakap pula untuk notation. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Oh, cakap sungguh laju. Saya tulis tak dan. Betul tu. Okay. Pandai tu. Bagus. That is a neutral atom. So tak ada charge, tak ada apa. Nak tahu ada charge ke tak sayang? Tengok ni. Bila kamu tulis dia tak ada apa kat sini. Kosong. So bermakna dia adalah neutral. Bila dia neutral, number of electron sama dengan number proton. So proton 11, elektron 11. Perfect. Dan bila dia cation bermakna saya buang elektron. So sekarang saya ada Na dan charge yang saya bagi positif. Alright, charge yang saya bagi sekarang positif 1. Kalau positif 1, alright, Anis Shazlin. Oh, Anis Shazlin tadi mic tak okey ke? Dia ke? Tadi okey, ni okey dah. Alright, Anis Shazlin, kalau positif 1 bermakna saya buang berapa elektron? Saya buang 1 elektron dan rasa-rasa daripada atas ni saya buang 1 elektron daripada siapa? 3S1. 3S1. Saya akan buang elektron daripada 3S1. Kita akan buang elektron yang paling jauh daripada nukleus. Alright, yang paling jauh daripada nukleus. Nak paling senang tengok, N paling tinggi. N yang paling tinggi bermakna dia akan duduk pada petala yang paling jauh. Nampak? Alright. So kat sini saya ada N1, N2, N2, N3. So buang elektron mesti adalah buang 1 daripada 3S. 3S sekarang pegang 1 je. Saya dah buang 1. So N positif, Na positif saya akan jadi 1S2, 2S2, 2P6. Okay. Dan sebelum saya sambung apa-apa, my advice kat sini. Bila kamu nak tulis SPDF notation untuk cation, sebelum tu kamu kena ada yang neutral dulu. Alright? Kalau kamu perasan, saya tak, I didn't work out how many electron. Saya tak suruh kamu kira ada berapa elektron. Saya tak suruh kamu kira, tak payah. Kita tak perlu tahu dia ada berapa elektron. Kita hanya perlu tahu SPDF notation dia semasa dia neutral. Bila kamu nampak dia SPDF notation masa neutral, kamu dah nampak dah elektron siapa duduk paling jauh. So kamu hanya perlu tengok saya nak buang berapa. Tu je cara dia. Okay? Dan dengan kata lain, kalau soalan minta yang ion sama ada cation atau anion, kamu kena ada yang neutral atom sama ada soalan minta atau soalan tak minta. Okay? Contoh satu lagi. Okay. Contoh satu lagi saya nak bagi kita buat yang senang-senang jugalah. Aluminium. Al13. Okay. So sama, neutral atom means number of proton sama dengan number of electron. Dan saya dah bagi aluminium 13. Saya nak SPDF notation. Izatosh tak ada ya? Tahu tak kenapa Izatosh tak ada? Tak sihat ke apa?
Ya, nampak yang ada berhenti menulis dah. Saya nak Hidayah. Tak lagi. Tak saya. Okey, buat dulu. Apa mesti nervous kan? Habis-habis orang nak panggil siapa? Saya lagi rajin bagi nama sekarang berbanding dengan kelas. Kat kelas saya nampak. Kat sini saya tak nampak, so saya kena panggil lah. Lagi shock lah, aku suka lah weh. Berjaya sikit saya hafal nama kamu, kalau tak ada tak. Apa duduk pun tegak sikit berbanding dengan kelas saya. Ya Hidayah, Mai Hidayah. Hidayah belum Dah. Satu S2. Ya. Dua S2. Ya. Dua P6. Ya. 3 S2. Yes. 3 P1. 3P1. Okay. Alright, sebelum saya masuk kepada cat ion ni, saya nak lukis sedikit dia punya orbital diagram untuk yang hujung-hujung ni. Okay, saya nak lukis orbital diagram untuk yang hujung ni. Bukan apa, saya nak tunjuk lagi jelas je. Okay, so that is my 3P. That is my 3S. That is my 2P. Saya nak tunjuk yang hujung-hujung ni je. Okay. So, untuk cat ion dia. Okay, untuk cat ion dia, cat ion yang saya nak tanya kat sini, aluminium saya sekarang saya nak dia jadi Al3+. Okay. Bila cat ion bermakna macam tadi, kita tahu dia adalah positive charge, kita tahu kita akan remove electron. Okay. Bila Al3+ kat sini, soalan saya adalah Al3+. Fatin, Al3+ means buang berapa elektron? 3. Thank you. Fatin juga, kalau kita buang 3 elektron kat sini Fatin, rasa-rasa 3 elektron pertama yang kita buang dari mana? 3P1. Thank you. Alright, macam kita cakap tadi, bila kita remove elektron, when you remove electron, okay, when you remove electron, we always remove from the far from nucleus. Kita mesti kena remove yang paling jauh daripada nukleus, dan paling jauh daripada nukleus bermakna N paling tinggi. N paling tinggi saya ada 3S, N paling tinggi saya ada 3P. Okay, so saya nak buang 3 elektron, I need to remove 3 elektron. 3 elektron tu saya nak buang daripada siapa? Orang pertama yang saya buang, 3P. Alright, orang kedua yang saya buang, 3S. Orang ketiga yang saya buang, 3S. So, electronic configuration untuk aluminium 3+ yang tinggal adalah 1s2, 2s2, 2p, 6. Saya akan buang 3 elektron. Dan elektron pertama yang saya buang, 3p, lepas tu 3s. Nampak? Senang? Ingat ya, kita akan bergantung pada neutral dia macam mana. Kita akan bergantung pada neutral dia macam mana. Okay. Next, kita nak masuk kepada neutral atom tetapi kepada anion. Anion senang. Alright, cation je pening sikit. Anion senang. So anion obviously negative charge. Kalau negative charge, kita tahu kita akan accept elektron. Bahasa lain, kita akan tambah elektron. Tambah elektron tu senang lah. Okay. Kalau neutral atom saya yang paling senang, kita guna oksigen. Oksigen 8. Electronic configuration untuk oksigen. Tadi kita buat orbital diagram. Sekarang saya nak, tadi SPDF notation. Sekarang saya nak orbital diagram. Alright, buang apa pandai sikit. Saya nak orbital diagram untuk oksigen 8.
Okay. Orbital 8 saya. Dah ke? So my orbital diagram untuk oksigen 8 should look something like this. Saya ada 8 elektron, saya mula dengan 1s, 2 elektron. Saya sambung kepada 2s untuk 2 elektron lagi. So saya akan berhenti pada 2p dan soalan saya dalam 2p ada berapa elektron? 4. 4. Untuk 4 elektron tu Umi, alright, untuk 4 elektron tu berapa yang dah berpasang, berapa yang single? 1 berpasang, 2 single. Thank you. Sebab cara kamu isi untuk 4 elektron tu, kita dah isi 4, so tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Itu cara kita isi. Okay? Dan bila anion, kenapa saya kata anion senang? Sebab anion kita tambah elektron sayang. Nak tambah kat mana? Tadi kita berhenti last kat sini. Tadi kita berhenti last adalah elektron ni. Betul? Alright? Bila kamu tambah elektron, kamu sambung selepas tu. So maksud saya, oksigen sekarang saya nak jadikan dia 2 minus. Bermakna saya akan tambah 2 elektron. Nak tambah 2 elektron kat mana? Senang. Your 1s masih kekal. Your 2s masih kekal. Tak berubah kat situ. 2p yang asal adalah like this. Yang asal like this. So elektron last berhenti kat sini. Elektron last berhenti kat sini. So nak tambah 2 elektron, tambah kat mana? Sambung je. 1, 2. Tu maksud dia. Alright. So an ion untuk saya senang. Kat mana kamu berhenti, elektron yang kamu nak tambah tu, kat mana kamu berhenti, kamu tambah je masuk seterusnya. Okay, kamu tambah masuk seterusnya. Okay. Next, saya nak kamu buat. Saya ada senang je yang ni. Kita buat pendek dah lah. Fluorine. Yang ni pendek sangat pula. Panjang sikit lah. Fluorine pendek sangat. Chlorine. Chlorine 17. Dan anion saya nak chlorine 17 minus. 1 minute. Sama, saya nak kamu nampak, so saya nak hari ni ada, untuk soalan ni adalah orbital diagram untuk dua-dua. Saya nak orbital diagram. Chlorine dengan chlorine minus. Okay, saya nak kamu highlight pada pertambahan elektron tu adalah pada mana.
Lepas kelas saya ada kelas tak? Subjek lain buat kelas tak? Lepas ni ada bio. Buat betul-betul ya, sebab mungkin kamu hanya akan balik untuk exam je. So tak payah duk ponting sangat, tak payah duk. Kalau demam sikit-sikit, sakit sikit-sikit tu, lah duk kat rumah juga. Okay, kena ready ya. Praktikal test kamu akan online ya. Praktikal test kamu akan online. So, tanya balik Puan Asna lah macam mana. Make sure calculation, titration semua boleh buat. Okay. Dia tak ada siapa nak bagi tips dah lah ni. Ke mak pandai kimia? Ada cikgu, ada siapa anak cikgu? Okay. Kena usaha lah. Apa-apa message boleh tanya, kita akan jawab. Kena usaha sendiri tu kena ada lah. Okay. Saya nak tengok orbital diagram untuk chlorine tadi. Siapa Suana? Kejap. Okay. Dah. Kalau siapa nak tengok Suhana punya, tak apa, saya boleh present my entire screen. Okay, so kita tengok Suhana punya sekarang. That is my chlorine. Chlorine neutral saya duduk ke atas. Okay, kena label. So that is your orbital diagram. That is your chlorine. Dan kita berhenti pada 3p5 kalau kamu perasan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 hanya ada 5 elektron. Tapi bila masuk pada Cl-, label sangat penting ya, Cl-, kamu akan ada pertambahan 1 elektron kat hujung ni. Alright, kamu ada pertambahan 1 elektron kat hujung ni daripada 3p5 dia berubah jadi 3p6. Sebab tu dia terima 1 elektron. Okay? Thank you. And thank you. And anion untuk saya senang. Alright, anion untuk saya senang. Cuma kamu tambah elektron saja pada tempat yang kamu berhenti. Okay? Cuma cation tu kena berhati-hati bila cation kita sentiasa buang daripada yang paling jauh. So untuk cation saya nak bincang satu lagi soalan yang saya berkenan. Okay? Yang saya berkenan. Let's say, sebab tadi saya tertinggal, lupa nak bincang. Kita buat satu lagi sebelum kita pergi kepada soalan tutorial. Ada apa-apa soalan tutorial yang kamu tak boleh buat. Okay, let's see. Kalau saya nak, tadi kita buat vanadium kan? Alright, tadi kita buat vanadium kan? So ada lagi cari balik vanadium tu, vanadium 23. Okay. So vanadium 23 kamu, kalau kamu ada, dia adalah like this. Okay, cari balik vanadium kamu. Sama juga, saya malas nak lukis banyak-banyak. So saya lukis yang orbital diagram untuk 3 kat belakang je. Alright, saya lukis untuk 3 kat belakang. Kamu punya, kamu lukis penuh lah sayang weh. Okay, kamu punya, kamu lukis penuh Alright, cari balik vanadium kamu. Sekarang saya nak vanadium saya. Alright, saya nak vanadium saya jadi positif. So, saya nak vanadium saya jadi positif. Saya nak vanadium saya jadi positif 2. Okay, vanadium saya sekarang adalah vanadium 2 positif. Soalan saya senang je. Elektron kita akan buang 2. Semua orang tahu kita akan buang 2 elektron. Soalan teacher, kita akan buang elektron daripada siapa? Anyone want to try? 3D. 3D. Umi kata 3D? Miss. Ya. Aziz? Nak buang daripada 3D lagi? Siapa lagi? Anyone? Anyone else? Saya tak berhenti bermakna salah lah jawapan tu. Saya tak proceed. Ain? 4S. 4S. Alright, kita akan buang daripada 4S. Kita ada isu kat sini adalah saya ada elektron pada 4S, saya ada elektron pada 4D. Dan saya pernah cakap bila kita nak remove elektron, kita kena remove from far.
Dan far saya adalah berkaitan dengan nukleus. Sayang, saya ada nukleus. Okay. That is my nucleus. Petala pertama, petala kedua, petala ketiga dan petala keempat. So, logiknya petala ketiga dengan petala keempat, N sama dengan 4, N sama dengan 3. Siapa duduk lagi jauh daripada nukleus? 4S. Alright, 4S. Sebab 4S duduk pada N sama dengan 4. 4S duduk pada N sama dengan 4. Bila N sama dengan 4, alright, N dia lebih tinggi. Bila N dia lebih tinggi, elektron yang kita buang, pertama yang kita buang adalah sebenarnya daripada 4S. So saya nak jadi 2+, saya akan buang 2 elektron. Sayang, 2 elektron yang saya buang sebenarnya daripada 4S. So electronic configuration untuk vanadium 2+ akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tak sentuh, 4s dah buang, 3d3 tinggal. Nampak? Okay. Boleh? So yang ni yang selalu kamu akan confuse. Bila kamu ada 4s dan bila kamu ada 3d. Alright, yang ni yang kamu selalu akan confuse. Yang lain saya tak risau. 4s dengan 3d. Ingat satu benda. Bila nak buang elektron 4s kena berambus terlebih dahulu. Tak boleh cakap kasar sangat. Video nak masuk YouTube. Tapi tak boleh tahan. Apa kalau malam-malam tak boleh tidur dengar video tu? Hopefully ngantuk lah. Macam sekarang lah kan. Alright. So ingat dua je. Okay. Ada 3D, ada 4s, buang 4s dulu. Okay. Ada 3D, ada 4s, buang 4s dulu. Saya nak buat satu lagi. Kalau vanadium saya sekarang, sebab vanadium dia transition metal, dia boleh jadi macam-macam oxidation number. So kalau vanadium saya nak jadi, saya mungkin soalan ni tak ada pun, mungkin ion ni tak ada pun, cuma kita nak try je. Kalau vanadium saya 4+. Okay, kalau vanadium saya 4+. Zulaika, kita buang berapa elektron? Buang 4. Kita buang 4. Kita akan buang yang mana Zulaika? Yang 4S dengan 3D. Kita akan buang 2 daripada 4S, kita akan buang 2 dari 3D. So soalan saya, 3D tinggal berapa? 1. Thank you. So vanadium 4+, SPDF notation dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita tak sentuh ya, kita masih tak sentuh. 4s dah hilang 2. 3D kita akan buang 2. So 3D tinggal 1. Nampak? Dan setiap kali, alright, setiap kali bila kita cerita, bila saya cerita pasal ion, setiap kali bila saya cerita pasal ion, kalau kamu perasan, saya akan link balik dengan yang neutral. Bila saya cerita balik pasal ion, saya akan link balik dengan yang neutral. Saya tak link dengan orang lain, saya tak tengok charge ke atas. Setiap kali kamu nak bincang cation ion, setiap kali kamu nak bincang anion, kamu kena ada neutral di atas untuk compare. Sebab trik dalam exam nanti adalah dia hanya tanya untuk cation ion, dia tak tanya untuk neutral. Tapi bila kamu hanya tulis untuk cation ion, hang salah dah. So, bila cation ion sentiasa datang dengan neutral. Bila anion sentiasa datang dengan neutral. Sebab tanpa neutral, kalau saya tak tahu susunan asal dia macam mana, kalau saya tak tahu susunan asal dia macam mana saya nak tahu elektron buang dari mana? Saya tak boleh tahu elektron buang dari mana. Nampak? Okay? Bila kamu nak buang elektron ataupun bila kamu nak tambah elektron, benda pertama yang kamu kena ada, neutral SPDF notation. Alright? Paling-paling cikai, kena ada SPDF notation. Okay? Question so far? Question so far? Boleh? Senang? Boleh. Ya. Boleh. Ya, Haziq? Saya kurang faham yang kenapa kena buang 4S dulu daripada 3D. Kan 3D kan paling belakang kan? Okay. Kenapa nak buang 4S terlebih dahulu daripada 3D? Kalau kamu tanya soalan ni satu hari sebelum exam, saya suruh hafal je lah. Tapi sebab sekarang tak exam lagi kan, so saya ajar lah. Okay.
Sebab bila kita buang elektron, kita akan buang elektron yang jauh daripada nukleus terlebih dahulu. Kenapa kita nak buang yang jauh daripada nukleus? Pernah dengar daya tarikan daripada nukleus? So, kita ada elektron duduk macam ni. Yang merah tu nukleus. Kita ada elektron yang duduk macam ni. Okay. So, kita upgrade sikit. Kita tak buat cara macam ni lah. Mana kelas? Kita buat cara ni. 3s2, 3p6, 3d10. Lepas tu kat 4, kita akan ada 4s. Miss tak nampak. Oh, so saya lupa nak share. Thank you. Yang lain tu duk buat-buat nampak pun ngajab tu yang apa. Ish. Alright. So, yang ni adalah N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, kamu ada N sama dengan 4. Bila kita nak buang elektron, alright, saya tak guna perkataan tenaga tau. Haziq, saya tak guna perkataan tenaga. Bila buang elektron, saya hanya guna perkataan jauh daripada nukleus. Saya tak kisah tenaga dia lagi tinggi atau lagi rendah. Yang saya kisah, dia duduk jauh. Alright? Bila yang ni adalah nukleus, nukleus akan ada positive charge yang akan tarik elektron. So, logically, alright, logically, saya ada elektron duduk tingkat 3, saya ada elektron duduk tingkat 4. Haziq, elektron mana yang nukleus pegang lagi kuat? Tingkat 3. Alright? Kenapa elektron pada 3 dia akan pegang lagi kuat? Pada 3D tu, tingkat 3, elektron dia akan dipegang lagi kuat sebab dia dekat dengan nukleus. So, daya tarikan dia dengan nukleus lagi kuat. Lepas tu tingkat 4, dia duduk jauh daripada nukleus. So, daya tarikan dia dengan nukleus lemah sebab dia duduk jauh. So, kalau hang nak buang elektron, Haziq, kalau hang nak putuskan, kamu ada 2 girlfriend ni. Satu duduk dekat rumah, satu duduk jauh dengan rumah sekarang ni. So, hang nak break up dengan yang mana? Alright? Yang jauh daripada rumah. Kalau bab tu dia laju lah. Okay? So, bila kita nak buang elektron, Haziq, bila kita nak buang elektron untuk semua, bukan Haziq ya. Bila kita nak buang elektron, kita tak cerita pasal tenaga dia tinggi atau rendah. Kita cerita pasal kedudukan dia jauh atau dekat dengan nukleus. That is your nucleus, kita akan sentiasa buang yang lagi jauh. Sebab tu saya bagi conclusion, bila kamu remove elektron, kita akan tengok N yang paling tinggi. Alright, kita akan tengok N yang paling tinggi. Bila N dia paling tinggi, kamu ada 4S, kamu ada 3D. N 4S lagi tinggi lah sebab dia duduk tingkat 4. So bila buang elektron, kita buang daripada 4S dulu. Nampak Haziq? Thank you. Nampak Miss? Ya. Yang Haziq pening tadi sebab afbau. Yang Haziq pening tadi sebab afbau. Bila afbau, kita akan isi elektron 1s, kita isi elektron 2s, 2p, 3s, 3p, and then 4s. Betul tak Haziq? Alright? Yang ni, afbau principle. Dan sayang, dalam afbau principle, kita tak cerita jarak. Kita cerita tenaga. Energy orbital increase. Alright, kita tak cerita jarak, kita tak cerita distance. Kita cerita tenaga. Alright, sebab tu dalam afbau kita akan isi 4S dulu. Sebab tenaga 4S rendah. Tapi jarak 4S jauh. Make sense? Better that way? Okay, nampak sikit? Okay, so ingat ya, isi dengan keluar benda yang berbeza. Isi kita tengok tenaga, keluar kita tengok jarak. Okay? Kalau okay, kita ada 10 minit je lagi, so saya nak bincang satu soalan je, satu jenis soalan je sebelum saya bagi quiz. Quiz saya pendek je, 10 soalan objektif macam biasa kamu kena jawab sebelum kelas bio kamu. Satu jenis soalan sebab ramai yang mesej saya tanya soalan jenis ni. Ada dalam tutor kamu, dia bukan soalan pertama. Sekejap saya cari. Dia soalan, yang number of electron bila N sama dengan berapa, L sama dengan berapa, yang tu. Yang tu kan? Yang tu pening apa benda mana ni dia cakap tu. Okay. Dalam soalan tutor kamu soalan 5. Saya nak bincang soalan tu dulu untuk yang ni. Sebab yang ni pun soalan antara soalan favourite lah dalam exam. Okay.
Alright, ni soalan tutor kamu. So, count the number of electron in the ground state. Ground state of Ca2+. Okay. First and foremost, dia buat trick kat sini. Trick jahat dia adalah Ca2+ adalah ion. Betul? Padahal ground state adalah neutral. So dengan kata lain, yang dia nak sebenarnya dalam keadaan neutral. Yang dia nak sebenarnya dalam keadaan neutral. Okay? So calcium. Siapa-siapa ada list atas meja kamu, buku kamu belakang tu, saya ingatlah. Saya nak tahu calcium adalah berapa dan saya nak kamu minta tolong satu. Saya nak orbital diagram. Saya tak nak SPDF notation. Boleh buat dua-dua. Tapi yang saya nak guna kat depan adalah orbital diagram. Saya nak orbital diagram untuk calcium neutral. Ground state ya, saya nak calcium neutral. 1 minute. Saya nak orbital diagram untuk calcium neutral. Kalau lukisan saya buruk tu, saya minta maaf lah. Okay, kamu buat, saya tengah lukis. Check dengan kamu dengan saya punya nanti, make sure betul. By the way, quick question. Calcium berapa elektron? 20. 20, thank you. Okay, kalau ada yang dah siap, kita akan tengok in 1 second. Desain saya macam biasalah, tak elok. Okay. So siapa yang ada SPDF notation pun boleh, tapi orbital diagram akan nampak lagi jelas lah. Okay, apa maksud soalan? Soalan sebenarnya minta count the electron yang memenuhi syarat. Soalan pertama, Roman 1. Kita nak tahu bilangan elektron yang memenuhi syarat bila L sama dengan kosong. Tu maksudnya. Alright? Kita nak tahu bilangan elektron yang memenuhi syarat. Semua ni adalah syarat. Saya nak tahu bilangan elektron yang bila L sama dengan kosong pula. Saya cakap 1, saya tulis kosong. Lapar dah tu maknanya. Okay. Mak masak breakfast kan hari ni? Okay. So, bila syarat L sama dengan kosong, soalan saya, bila L sama dengan kosong, alright, bila L sama dengan kosong, Anis, Shazlin. L sama dengan kosong means? Sorry, L sama dengan 1. L sama dengan 1, sorry. Alright, bila L sama dengan 1 bermakna P orbital. Thank you. Apa maksud soalan? Saya ada calcium neutral. Saya akan label calcium neutral saya macam ni. So dalam calcium neutral ni, saya nak tahu bilangan elektron yang duduk dalam L sama dengan 1 bermakna P orbital. So kita tengok P orbital. Alright, highlight nampak sikit. P orbital, P orbital. So soalan saya, Anis, berapa elektron yang memenuhi syarat L sama dengan 1? Berapa yang duduk dalam 2P ni? 6 elektron. Berapa yang duduk dalam 3P? 6 elektron. So jumlah elektron yang duduk dalam P orbital berapa? 12 elektron. 12 elektron. Tu kan jawapannya. Alright, kalau ada yang tak faham tanya terus ya. Apa-apa yang tak faham tanya terus. Okay? Dan kenapa saya tambah 2P, kenapa saya tambah 3P? Kenapa saya ambil dua-dua? Sebab soalan
hanya syarat soalan hanya adalah p orbital. Dia hanya kata dia duduk dalam p orbital. Saya tak perlu kisah dia duduk dalam 2p atau 3p. Janji dia duduk dalam p orbital, kita ambil. Itu syarat dia. Nampak? Okay, kita pergi kepada soalan kedua. Kita try, tak apa, kamu akan nampak eventually. Saya pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua saya sendiri boleh tak? Soalan kedua saya sendiri ya, bukan soalan kedua dia. Alright, soalan saya. Masih guna kalsium. Kat sini sayang. Bila saya bagi syarat saya lebih panjang, saya nak N sama dengan 3, L sama dengan 1. Saya nak bilangan elektron yang memenuhi syarat N sama dengan 3, L sama dengan 1. Rasa-rasa berapa elektron? 6. Rafi? 6 elektron. Rafi kata 6 elektron. Yang lain, nampak tak kenapa 6 elektron? Sebab dia sekarang ada syarat lebih. Syarat saya selain daripada L sama dengan 1, which is a p orbital, saya tahu L sama dengan 1 is a p orbital, teacher. Selain daripada tu, saya ada syarat satu lagi. Syarat saya satu lagi adalah N dia mesti sama dengan 3. N saya mesti sama dengan 3 bermakna saya hanya akan tengok orang yang duduk pada tingkat 3. Dan orang yang duduk pada tingkat 3 ni ada dua, S orbital, P orbital. Saya hanya nak P orbital. Bermakna saya hanya nak dia. Elektron yang memenuhi syarat N sama dengan 3, L sama dengan 1 adalah 6 elektron. Setakat ni. Nampak? Boleh? Okey, kalau boleh. Kita balik kepada soalan. Jangan padam orbital diagram. Orbital diagram kita akan guna tak berhenti. So, soalan kedua. Saya ada magnetic quantum number M sama dengan -1. So, kita tengok M sama dengan -1. Kita tengok setiap satu kotak ni, ada siapa yang pegang M sama dengan -1? Soalan saya, pertama, 1s. 1s. Alright. 1s adalah L sama dengan 0, M sama dengan 0. So, soalan saya, 1s. Ada tak M sama dengan -1? Tak ada. Tak ada, Haziq. Thank you. 2s. Ada tak M sama dengan -1? Tak ada juga. Tak ada juga ya. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, kenapa tak ada ya? Saya contohin sikit. Sebab L sama dengan 0, M hanya adalah 0. So, bila L sama dengan 0, M hanya 0, dia tak ada M sama dengan -1. Tak payah tengok. Kat sini, 2P. Ada tak M sama dengan -1? Ada. Ada. So, L sama dengan 1 sebab P orbital. So, M saya adalah -1, 0, +1. So, M sama dengan -1 ada. Dan dia wujud sekali. Sekali tu maksud apa sayang? Satu kotak. Mana-mana satu kotak. Mana-mana satu kotak yang kamu berkenan. Satu. Sebab salah seorang ni adalah -1. Nampak? M sama dengan -1. So kedua pula. Next, 3S. Ada tak M sama dengan -1? Orang lain pula. Haziq, Syed, Akmal? Tak ada. Akmal? Tak ada. 3P ada tak? Ada. Ada ke tak ada? Tak dengar sekali lagi. Ada. Ada. Berapa kotak? Satu kotak. Satu kotak je sebab L sama dengan 1, M sama dengan -1, 0, +1. Mana-mana satu kotak. Mana-mana satu kotak boleh melambangkan M sama dengan -1. Last but not least, Aini, 4S. Ada tak M sama dengan -1? Tak ada. Tak ada. Good. So conclusion kat sini. Cuba tengok berapa elektron yang saya dah highlight. 4. Thank you, Anis. So, dengan kata lain, yang memenuhi syarat M sama dengan -1, 4 elektron sahaja. 2. Habis? Tu
Tu syarat dia sebenarnya. Kalau saya nak buat jahat sikit, sekali lagi yang warna hijau selalu soalan saya lah. Ni soalan saya. Saya nak tambah syarat. Selain daripada M sama dengan negatif 1, saya nak tambah syarat. M sama dengan negatif 1 and S sama dengan negatif half. Anis, berapa elektron yang memenuhi syarat M sama dengan negatif 1, S sama dengan negatif separuh? Dua. Anis kata 2. Anis Shazlin kata 2. Alright. So, banyak sangat Anis. Saya pun tak bagi nama. So, sorry ya. Alright. Sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Sebab M sama dengan 1 tadi dah pegang 4. 1, 2, 3, 4. So, yang ni M sama dengan 1. Tapi tambah syarat 1. Tambah S negatif half. So, dalam S negatif, dalam M sama dengan negatif 1, negatif half hanya pegang 2. 1, 2. Nampak? Better class? Boleh? Alright? Kalau boleh, lagi. Soalan ketiga dia. Alright, soalan ketiga dia adalah L sama dengan 1. Okay, kita dah start masuk soalan yang main dengan 2 syarat. So, kita tengok. Kita nak padat pula dah. Malas biar. Apa tengok je lah. Alright, soalan ketiga. Ada 2 syarat. L sama dengan 1, M sama dengan 0. L sama dengan 1. Alright. Fatin? Fatin? Ya. Ya, L sama dengan 1 means P orbital. P orbital. Thank you. Alright. Bila L sama dengan 1 adalah P orbital, so P orbital yang saya ada 2P, 3P. Okay? Putri. Syarat kedua saya Putri adalah M sama dengan 0. Rasa-rasa dalam ni berapa kotak yang sama dengan M sama dengan 0? 1. 1. Dan kita boleh ambil mana-mana 1. So Putri, tenang je soalan ni. Total elektron untuk memenuhi syarat L sama dengan 1, M sama dengan 0. Sama dengan? 4. 4 elektron. Good. Nampak? Kelas setakat ni okey ke? Okay. Senang Last sebelum kita akhir. Soalan last. N sama dengan 1. S sama dengan positive half. I give you 30 second. Try to think about that. N sama dengan 1. S sama dengan positive half. Any volunteers? 1 elektron. 1. Lagi? Siapa lagi? 1 elektron. 1 elektron. Thank you. 1 elektron. Thank you. N sama dengan 1, kita ada seorang pacik je. 1S. Alright, N sama dengan 1, kita ada seorang pacik je. Dan selain daripada syarat ni, syarat kedua saya adalah positive half. Positive half, 1 sahaja. 1 elektron. Dan jawapan 1 elektron tu 1 markah saya. Nampak? Okay. Dan my advice. Dalam soalan macam ni, dia tak susah. Syarat dia 1 je. Alright, syarat dia 1 sahaja. Pacik ni kena betul dari awal. Kalau kamu perasan, semua soalan kita jawab berdasarkan orbital diagram yang sama. Dan bayangkan orbital diagram kamu salah dari awal. Cerita dia adalah macam kamu kira calculation tapi number of mole kamu salah dari awal. Memang bye-bye kat belakang tu. So orbital diagram kena betul, kena lengkap. Kalau siapa yang guna SPDF notation tak jelas, tulis orbital diagram.
Soalan tak minta, tapi dia akan bantu kamu dapat jawapan. So jangan malas, tulis. Okay? Dan soalan macam ni yang kita akan banyak bincang. Masa saya pun dah tak cukup. Kamu ada kelas bio. Question so far? Boleh? Boleh Miss. Okay, tak apa sebab soalan quiz saya banyak soalan ni. So saya akan tahu kamu boleh dapat. Yes. Bio kamu sampai pukul berapa? Sebelah. 11. Lepas 11 ada kelas? 11 sampai 12 ada kelas mat. Lunch kamu pukul 1-2 ada kelas? Tak ada. So quiz saya akan buka pukul 1 sampai 1:30. Saya akan bagi link tu pukul 1 sampai 1:30 sebab saya tak nak soalan tu bocor. Saya kamu kira-kira, kamu bincang dengan kawan, kamu key in je markah. Saya tak nak. Saya akan bagi link tu pukul 1 sampai pukul 1:30 sahaja. Soalan dia 10 soalan objektif je. Kamu boleh jawab dalam 10 minit. Okay? Free pukul 12 sampai 1. Oh, kalau macam tu saya bagi pukul 12 pun tak apa. 12 suku sampai something. Okay? Saya bagi link tu. Boleh? Okay? Boleh. Alright. Boleh Miss. Have a good day then. I'll see you tomorrow. Esok kita akan bincang soalan tutor dan juga camp score. Mungkin camp score, bawa soalan camp score. Ataupun kalau ada soalan camp score yang kamu nak saya bincang, WhatsApp kat saya siap. Kita bincang esok. Okay? Alright. Have a good day. I'll see you. Bye. Thank you, Miss. Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.